أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dikasihi barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak, adik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita seperti biasa menerusi pembacaan dan perbincangan kitab Risalah Tauhid. Mudah-mudahan sama-sama beroleh manfaat yang besar insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung perbincangan kita. Muka surat 30, kitab Bersih Jawi. Muka surat 30. Kalau yang Bersih Rumi punya saya tak pastilah. Ada alih bahasa dalam bahasa Bersih Rumi, bukan bahasa lain. Alih bersih iaitu dalam Bersih Rumi. Tapi kita baca yang Jawi punya yang asal insya-Allah. Surat 30 iaitu yang ke-13, sifat kalam. Malam ni kita bincang sifat kalam dan kita akan masuk sifat ma'nawiyah insya-Allah. Tuan-tuan mata Allah, kita sambung perbincangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang yang ke-13 iaitu yang ke-13 daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat yang wajib bagi akal menerima. Iaitu yang ke-13 iaitu sifat al-kalam, artinya berkata-kata. Kata pengarang, yang ke-13 al-kalam artinya berkata-kata Tuhan, tidak dengan bermulut, tidak dengan suara atau sebagainya sebagaimana berkata-kata makhluk. Jadi sifat kalam iaitu Tuhan ni maha berkata-kata. Berkata macam mana ni tak sama macam makhluk. Tidak ada unsur-unsur kemakhlukan. Maknanya kalau makhluk ni ada suara, suara tu makhluk. Bahasa makhluk, bunyi makhluk, gelombang makhluk, gerakan lidah makhluk, ada mulut makhluk. Lepas tu kata-kata Tuhan macam mana? Tidak sama dengan makhluk secara makna sahaja, tidak dengan alat. Dah guana gitu. Jawab dia, wallahu a'lam lah. Guana tak guana gitulah. Dan Tuhan memang sebut dia bersifat dengan berkata-kata. Macam mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu, tapi Tuhan mensabitkan, mengisbatkan diri dia dengan begitu. Kita yakin dan kita percaya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam
maka takkanlah kita tak percaya. Percayalah macam mana cara dia, wallahu alam, tapi tidak seperti dengan makhluk. Faham tuan-tuan dah? Hakikatnya sifat kalam ini ialah satu sifat yang tetap ada, yang sabit lah. Tetap ada ni maknanya yang sabit, yang qadim lagi azali, bersifat dengan sedia ada, berdiri pada zat Tuhan, iaitu ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu zat Tuhan yang bersifat dengan berkata-kata. Allah Taala yang bersifat dengan berkata-kata, tu maksud dia. Berdiri pada zat Tuhan dengan dia. Jadi dengan dia ni, dengan dia sifat kalam ni menunjukkan, iaitu ta'alluq dilalah, ta'alluq dalalah ataupun ta'alluq dilalah, menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu, apa-apa yang diketahui oleh ilmu Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, maka menunjuk akan apa yang diketahui oleh ilmu Allah daripada yang wajib, iaitu yang wajib pada akal. Maka ia menunjukkan atas yang wajib seperti firman Tuhan, anallah la ilaha illa ana, artinya tiada Tuhan melainkan aku. Dan daripada yang mustahil seperti firman-Nya Allah, innallaha thalithu thalathah, artinya kata orang Nasrani bahawasanya Allah Ta'ala yang tiga daripada tiga. Dan daripada yang harus seperti firman Tuhan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, artinya bermula Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Okey, baik. Itu ialah sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Ta'alluqnya ta'alluq dalalah, ta'alluq yang menunjuk. Ta'alluq yang menunjuk macam mana? Nanti kita akan terang insya-Allah sifat kalam Allah. Maka kalam Allah Ta'ala itu satu sifat jua, tiada berbilang-bilang. Sifat kalam satu je. Walaupun banyak menunjuk kepada perkara yang lain, maka sifat kalam adalah satu sahaja, tidak berbilang-bilang. Okey. Tetapi ia berbagai-bagai apabila dipandang dari segi perkara yang dikatakannya. Kalam ini kadang dia tengok daripada aspek dia banyak, tapi tetap sifat kalam tu satu saja. Tetap sifat kalam tu satu saja, walaupun ni terang pasal perkara ni, aspek ni, tapi tetaplah dia ini esa pada sifat dia. Allah Ta'ala esa pada sifat dia. Kalam pun sama juga, Allah Ta'ala esa pada sifat kalam. Tidaklah berbilang-bilang sifat kalam tersebut, iaitu jika ia menunjuk kepada suruh dinamakan amar. Amar ni iaitu suruh. Kalau kalam Allah Ta'ala menunjuk kepada amar, menunjuk kepada suruh, maka namanya amar. Iaitu apa dia? Seperti tuntutan mengerjakan puasa. Jika ia menunjuk kepada tegahan atau larangan, dinamakan nahyun, iaitu tegahan. Seperti tegahan main judi. Dan jika menunjuk kepada berita, dinamakan khabar, cerita. Seperti riwayat Fir'aun memperbuat bagian-bagian. Jika menunjuk kepada janji baik, dinamakan wa'dun, iaitu janji. Seperti orang yang taat dapat balasan syurga. Nah, jika menunjuk kepada ugutan ataupun wa'id, dinamakan wa'id, iaitu janji balasan seksa. Seperti orang yang menderhaka itu dibalas dengan azab. Mata Allah sekalian, perbincangan kalam ni panjang. Sebab itulah ada ulama' menamakan ilmu tauhid ni ilmu kalam. Ilmu tauhid ni ilmu kalam. Sebab apa? Sebab banyak perbincangan yang paling luas, paling hebat, paling panjang dalam sifat 20 ni berkenaan dengan kalam lah. Balas dengan Mu'tazilah banyaknya pasal kalam lah. Siapa ada kena bunuh, ada kena seksa sebab sifat kalam. Iaitu kalamullah. Apa dia kalamullah? Antaranya kalamullah apa dia? Iaitu merujuk kepada Al-Quran. Betul tak? Al-Quran kan kalamullah. Maka di sini kalamullah ni kalam lah. Maka Mu'tazilah mengatakan makhluk, Ahli Sunnah mengatakan dia adalah bukan makhluk, dia bersifat dengan qadim. Jadi perbincangan panjang. Jadi sebab bila merujuk kepada tauhid, banyak perbincangan pasal ilmu kalam ataupun kalam, maka namanya ilmu kalam, iaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid merujuk kepada ilmu kalam.
Tapi tuan-tuan mati Allah sekalian, di sini ada orang yang tak faham istilah, tak faham sejarah dan tak faham rujukan asal penggunaan istilah ni. Maka setengah daripada puak-puak Wahabi ataupun puak-puak Salafi yang salah faham mengatakan ilmu kalam ni iaitu ilmu yang bahaya, yang diberi peringatan, yang Imam Syafi'i beri peringatan akan bahaya dia. Ulama-ulama dulu dalam karangan dia ada memberi inzar, memberi peringatan kepada umat tentang bahayanya ilmu kalam. Jadi jangan salah faham, ilmu kalam yang kita belajar ni dengan ilmu kalam yang dirujuk oleh ulama tu sama. Jika sama ni orang panggil pukul locong. Salah . Ilmu kalam yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i yang bahaya, yang tak boleh belajar, yang boleh mengakibatkan sesat, itu merujuk kepada ilmu falsafah. Sebab tengok pada zaman Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i memanglah ilmu kalam tu ada, tapi ilmu kalam ketika itu merujuk pada golongan falsafah yang memang bermain-main dengan perkara akal ni sehingga lari pada akidah. Faham tuan-tuan? Jadi golongan-golongan ahli kalam ketika itu ialah merujuk kepada golongan yang sesat yang bermain dengan akal. Terutamanya pada pokok-pokok golongan falsafah. Yang sesat lah, yang salah lah. Jadi ulama-ulama ketika itu beri peringatan bahayanya ilmu kalam ini. Baik tuan-tuan, sekarang akidah yang kita belajar, ilmu sifat 20 pun dinamakan juga dengan ilmu kalam. Sama ke? Jawab dia, tak sama. Tapi ada pokok-pokok yang salah faham, yang ngaji dak habis, yang jenis suka hukum, dia kata sama, lah kali mengatakan siapa belajar sifat 20 iaitu ilmu yang sesat, ilmu yang salah. Imam Syafi'i pun bagi amaran jangan belajar ilmu 20, sifat 20 ni. Sebab apa? Sebab dalam Quran sebut memang ilmu kalam ni sesat. Pula dah. Dia lain tuan-tuan. Dia istilah ni dia kena tengok kaji. Kadang-kadang nama sama. Kadang-kadang nama sama tapi penggunaan istilah berbeza. Dia tengok pada masa lah. Dinamakan ilmu kalam ni selepas pada tu lagi. Zaman Imam Syafi'i nama ilmu kalam tapi masuknya kepada golongan lain. Lepas pada tu dinamakan dengan istilah yang lain walaupun nama yang sama. Faham tak tuan-tuan? Contohnya benda. Contohnya macam isu mandi safar. Mandi pada bulan Safar, bulan Safar. Jadi bila kata boleh tak mandi pada bulan Safar ataupun menghidupkan mandi pada bulan Safar, terus dikatakan sesat. Boleh rujuk kepada fatwa Jakim bahawa antara amalan yang sesat ialah mandi Safar. Jadi segala mandi Safar semua sesat. Tuan-tuan, jangan cepat hukum. Dia mandi Safar ni tengok maksud mandi Safar tu, iaitu betul ke mandi pada bulan Safar ataupun upacara mandi Safar. Okey. Yang sesat dalam fatwa Jakim ialah beramai-ramai turun ke tepi pantai, mandi, di situ ada korban, di situ ada perkara-perkara khurafat dan sebagainya, kepercayaan ngaruk, sembelih ayam, sembelih kambing dan sebagainya, capuk lauk. Tu yang menyebabkan bahaya akidah, tu sesat. Ada satu lagi mandi Safar ialah mandi yang mana disebut oleh ulama bukan orang barang ni, iaitu ulama kata mandi Safar ni iaitu bila bulan Safar ini hari terakhir bulan minggu hari Rabu dah yang terakhir ataupun yang terawal, saya lupa dah. Maka di sini boleh kalau nak minta Allah Taala hindarkan musibah dan sebagainya, boleh kita ikhtiar, iaitu kita memayang ajak tak air tengah, contoh tak air tengah doa. Okey, doa supaya Allah Taala dalam mayajak tu kita doa supaya Allah Taala hindarkan daripada musibah. Jadi mayajak. Jadi air kita tak depan ni kita buat mandi. Dah kita minta dengan siapa? Minta dengan Tuhan, bukan minta dengan air. Sebab Allah Taala yang berkuasa segala, beri manfaat, beri mudarat, Allah Taala lah ke. Jadi kita minta Tuhan hindarkan musibah. Jadi kita ikhtiar dengan cara mayajak dan tiup air, moga-moga dengan usaha kita, ikhtiar kita terhindar daripada musibah. Jadi hak ni boleh tak? Hak ni boleh. Nama dia apa? Mandi Safar. Sama tuan-tuan, tapi penggunaan dia berbeza. Jadi tak boleh bila kata orang buat gini, tak boleh Jakim kata haram. Jangan gitu, tengok dulu benda dia buat. Faham tak tuan-tuan? Tengok dulu benda yang dia buat. Kalaulah dia buat seperti mana Hak Jakim bagi tahu, memang betul-betul salah lah. Tapi kalau mandi Safar yang mana sembahyang ajak, mandi dengan air maya ajak, apa salahnya?
Bukan minta dengan air, bukan minta dengan jin, bukan minta dengan makhluk, minta dengan Tuhan juga. Cuma ikhtiar kita mai ajak, dan tak salah mai ajak. Faham tak tuan-tuan? Mai ajak semayang. Bukan duk joget. Mayang tuan-tuan, pakai mandi safar. Jadi dua benda dengan nama yang sama. Jadi jangan pukul locong. Mandi safar haram, mandi safar haram, mandi safar haram. Jangan kata gitu, tengok. Kalau ada orang tu mandi safar, mandi ke mana? Mandi kat patas, korban binatang, sembah binatang, buat benda khurafat, buat benda ngaruk, percaya kepada makhluk Allah. Tu pada makhluk Allah yang boleh beri mudarat dan sebagainya. Hak tu yang sesat. Tapi kalau sekadar mandi dah budak safar, dan mandi safar juga, maka kenapa nak kata sesat? Jadi tuan-tuan, ilmu kalam yang dimaksudkan bukan ilmu kalam yang sesat ni, ilmu kalam sifat 20. Juga namakan sebagai ilmu kalam. Ilmu akidah yang kita belajar ni banyak nama tuan-tuan. Ilmu makrifah pun dia, ilmu sifat 20 pun dia, ilmu tauhid pun dia, ilmu iman pun dia, ilmu nama al-fiqhul akbar pun dia, ilmu kalam pun dia, ilmu akidah pun dia, ilmu aqaid pun dia. Barang sama, nama je lain-lain dan nama je banyak. Tuan-tuan bila nama banyak ni tuan-tuan, di sisi orang Arab lah, bila suatu benda tu nama dia banyak, maka benda tu besar. Sebab tu Nabi banyak nama. Nabi ulama hitung 300 lebih nama bagi baginda Nabi. Munasabah lah dia orang paling agung. Manusia paling agung, makhluk paling agung. Munasabah banyak nama tuan-tuan. Kalau ada orang yang banyak nama di sisi orang Arab, banyak panggilan untuk dia, biasanya dia ni orang hebat. Dialah imam, dialah syekh, dialah wali kutub, dialah alamah, dialah syekh, dialah ulama kabir, dialah gini-gini. Banyak panggilan bagi dia. Munasabah lah dia ni orang besar, orang hebat tuan-tuan. Kalau orang biasa, Marhain je. Contoh, nama gitu je, Marhain. Dah ada nama lain dah, tu dah. Okey, habis tinggi haji. Atau kalau buat haji. Nama dia apa? Tan Sri Datuk Seri Profesor Emeritus, Profesor Ulung, Datuk Doktor contohnya. Banyak panggilan. Dah memang dia hebat. Banyak pengiktirafan, banyak nama panggilan dia. Dah memang orang hebat gitu, tuan-tuan. Jadi muslimin rahmati Allah sekalian, ilmu akidah, ilmu hebat. Jadi banyak nama. Antaranya ilmu kalam. Jadi jangan pukul locong, kena kaji, jangan nampak dok cerdik sangat, dok ngaji sangat. Bila kata kita belajar ilmu kalam yang sekarang ni, tak boleh. Imam Syafi'i kata haram belajar, dok baik belajar, sesat belajar. Tu maksud ilmu kalam yang lain tuan-tuan. Nama sama tapi merujuk kepada dua perkara yang berbeza. Tuan-tuan, macam gini lah, macam gini. Macam Haji suka tak makan tupak. Tak boleh tupak kita, tak boleh main buluk-buluk ni, tak boleh luga. Tunggu lu, bukan tupak buluk, tupak nasi. Oh, boleh. Cepat je. Tak boleh. Tanya dulu, tupak benda. Faham tak? Tupak, ada dua benda berbeza. Nama sama betul tak? Tupak buluk dengan tupak nasi. Jangan bila kata, kita hidang malam ni tupak. Tak boleh, saya memang tak boleh puluk. Minta maaf, pendalah duit banyak, siapa dok raya pun siapa tak ada, siapa hidang tupak buluk. Hidang lah orang mana, hak sedap-sedap sikit, gini. Blebedah mula-mula. Ji, sabar Ji. Hak ni bukan tupak buluk hak tak ada bukan hak kolesterol ni. Hak ni hak gebuh. Tupak nasi. Tak apa. Hukum dulu. Blebel dulu, marah dulu. Tengok tupak nasi. Ya, kita boleh makan tu. Mari mana puluk? Sebab tu dua benda dia kena tengok dulu. Sebab ada dua benda nama tupak. Faham tak tuan-tuan? Tu baru dua nama. Kalau benda tu ada 10 nama, ada 10 benda dengan satu nama, contohnya. Betul tak? Lagi pening kita. Jangan cepat menghukum tuan-tuan. Kembali balik. Habis dah waktu untuk blebel. Sambung semula. Jadi ilmu kalam ni juga namakan sebagai ilmu akidah bagi ulama akidah lah, yang ahli sunnah wal jamaah. Maka kerana apa dinamakan ilmu kalam? Kerana kebanyakan perbincangan dan perdebatan yang berlaku ialah membincangkan berkenaan dengan kalamullah. Kalamullah ni makhluk ke tak makhluk? Jadi balahnya. Jadi orang kata ya balah samda pasal kalam, ilmu kalam, gitu. Ya balah samda pasal kalam tu, padang ilmu kalam. Contoh, macam nama jalan kau. Faham tak nama jalan? Nama jalan tu
Asal nama jalan tu jalan contoh, jalan cahaya. Tapi orang kata jalan cahaya mana? Lorong cahaya mana lorong cahaya dak? Dia tunjuk sikit, Allah rumah besar ada stih besar, pagar tinggi oh. Oh rumah pagar tinggi. Lorong rumah pagar tinggi lah. Baru macam. Jadi bila jumpa orang malah nak terang lah lorong cahaya orang dok kenal. Lorong mana duk? Nu lorong pagar tinggi. Lorong pagar tinggi. Mana lagu mana? Tu lorong pagar tinggi ya. Sebab ambo sebut cahaya malah nak syarah lain dah. Malah nak terang lain sebab lorong cahaya mana sebanyak lorong. Kita tak baca lorong mana banyak sangat. Lorong pagar tinggi. Lorong pagar tinggi tu. Kabarlah pagar tinggi. Jadi orang tanya duk mana? Lorong pagar tinggi. Lorong pagar tinggi. Jadi bila orang masuk lorong tu jadi dak nama cahaya dah. Nama lorong pagar tinggi. Faham tak? Jadi ilmu akidah kita juga. Bila dah balam dia kalam. Ilmu balam dia pasal Quran. Ilmu pasal kalamullah. Cakap dia pasal kalamullah, pasal Quran. Dak apa kena seksa pasal kalamullah. Contohnya macam Imam Abi Hanbal kan, pasal kalamullah, pasal Al-Quran dan sebagainya. Jadi orang sebut-sebut sama jadilah ilmu dia balah ilmu kalam lah. Tu big nama ilmu kalam. Tu khabar pasal nama baru tu dak jelas lagi tu. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, nak khabar dan nak bagi tahu di sini bahawa ilmu kalam ni perbincangan dia panjang, sangat-sangat panjang sehingga ramai yang mati, ramai yang diseksa dan ramai yang terbunuh pun kerana perbalahan benda ni. Benda ni besar tuan-tuan, dia melibatkan akidah. Munasabahlah ada mati, ada terseksa, ada orang yang bersungguh-sungguh bertahan, ada yang sungguh orang, ada yang sebahagian orang yang bersungguh-sungguh nak cari balah. Sebab melibatkan akidah tuan-tuan. Bila akidah ni barang dia barang besar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, habis pasal sejarah, habis pasal nama. Jadi kalam ni iaitu satu sifat yang sabit yang ada pada zat Allah Ta'ala yang qadim lagi azali. Sebab tu kalamullah bersifat dengan qadim, sifat dengan sedia ada. Kalau kata kalamullah tu makhluk, bahaya tuan-tuan. Jangan kata kalamullah makhluk. Takut jatuh pada kufur, na'udzubillah. Kerana apa? Kerana bila Tuhan ada bersifat dengan makhluk, maka Tuhan tu pun makhluk. Jadi bila mengatakan Tuhan tu makhluk, takut jatuh pada kafir, na'udzubillah. Tak boleh kata gitu. Kalamullah bukan makhluk. Kalamullah, Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, dan kalam Allah, sifat kalam Allah Ta'ala mesti sedia ada. Sebab Allah Ta'ala ni adalah sedia ada, bersifat dengan qadim, bersifat dengan kidam tuan-tuan. Jadi tak boleh kata kalamullah itu bersifat dengan baharu ataupun makhluk. Tak boleh kata tuan-tuan, bahaya sangat-sangat. Okey. Jadi Al-Quran pun, Al-Quran kan kalamullah. Bila kalamullah, maka dia bersifat dengan qadim. Jadi sifat kalam ini adalah satu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia qadim lagi azali. Okay? Jadi Tuhan bersifat dengan kalam. Tuhan bersifat dengan sifat kalam. Jadi kalam Tuhan, kalam Allah Ta'ala ni dia ta'alluq dalalah, ta'alluq menunjuk. Menunjuk apa yang diketahui oleh ilmu. Maka yang kita baca Quran tu kan kalamullah. Jadi dalam Quran tu menunjuk benda. Ada dalam Al-Quran kalamullah menunjuk akan diri dia, diri Allah Ta'ala. Contohnya benda. Contohnya la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Siapa kata? Tuhan kata lah. Dalam mana? Dalam Al-Quran, dalam kalamullah. Jadi kalamullah menunjuk kepada perkara wajib, perkara pasal diri dia, diri Allah Ta'ala tu sendiri. Anallah la ilaha illa ana, akulah Tuhan dan tiada Tuhan melainkan diri aku. Siapa kata? Allah Ta'ala kata. Kata tu kalam dah. Kalam siapa tu? Kalam Allah. Ada mana dalam Al-Quran kalamullah? Kan ada kan lagu kan, Al-Quran kalamullah, ada kan lagu tu. Al-Quran, kalau tu, gitu lebih kalau lagu tak reti lagu macam mana, lagu suhwalu. Kalau nuzul Quran memang ada lagu tu tuan-tuan. Sebut dalam lagu tu kalamullah, betul lah. Al-Quran tu kalamullah. Maknanya dalam kalamullah ini Allah Ta'ala menunjuk akan perkara wajib, iaitu menunjuk pasal diri dia. Cerita dalam ada mengkhabarkan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Faham tuan-tuan? Dalam Al-Quran juga ada juga kalamullah juga menunjuk kepada perkara yang mustahil. Mustahil ada. Mustahil ada. Akal tak boleh terima perkara itu, iaitu sekutu bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berkata-kata. Kalam kan? Berkata-kata dalam Al-Quran apa dia?
innallaha thalithu thalathah. Allah Ta'ala ni tiga, Trinity. Seperti kata orang Nasrani, Allah Ta'ala ni Trinity. Maka Trinity ni mustahil. Akal tak boleh terima bahawa Tuhan ni ada tiga. Tak boleh terima. Jadi perkara tu perkara mustahil. Ada tak ditunjukkan dalam Al-Quran? Ada. Ada dinyatakan dalam Al-Quran? Ada, tuan-tuan. Jadi kalam sifat kalam ni juga menunjuk kepada perkara yang mustahil, dan juga menunjuk kepada perkara yang harus, iaitu makhluk lah. Tuhan cipta langit, cipta bumi, Tuhan cipta manusia, Tuhan cipta perbuatan manusia. Banyak, tuan-tuan. Dan apa-apa boleh baca Al-Quran, maka ta'alluq sifat kalam, ta'alluq dalalah menunjuk kepada perkara wajib, perkara mustahil, dan juga perkara harus. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi di sini kalau masih belum jelas berkenaan dengan hukum akal, dia kena belajar hukum akal dulu. Sebab apa? Sebab bila belajar sifat 20, bila belajar ilmu akidah yang Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, biasanya pengarang kita akan perkenalkan dulu dengan hukum akal. Takut tukar takir. Takut bahan-rambang. Kena kenal dengan hukum akal dulu. Hukum akal ada tiga, wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara yang harus kena tahu. Kena belajar nak tahu macam mana, kena belajar hukum akal dulu. Takut bahan-rambang. Sebab ada kita jumpa, ada orang ni dia tukar wajib syarak dengan wajib akal. Contoh, dia kata mudah je. Apa kita nak belajar sifat wajib bagi Allah Ta'ala? Apa nak belajar sifat wajib bagi Tuhan? Wajib ke bagi Tuhan? Contoh, dia kalau tak ada sifat tu, dosa Tuhan. Nampak? Tu dok pandai. Tu dok tahu pasal hukum syarak dengan hukum akal. Sebab hukum syarak wajib kok. Hukum akal wajib kok. Tapi wajib di sini, wajib akal lawang dia mustahil. Wajib syarak lawang dia haram. Contoh dia wajib tak sembahyang. Wajib sembahyang. Kalau tak sembahyang, haram berdosa. Wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala lawang dia apa? Mustahil bagi Allah Ta'ala. Beza tak agak-agak? Beza, tuan-tuan. Ada contoh, kalau kita duduk bawah pokok nyo lah contohnya, atas pohon tu ada nyo tua dah. Kalau angin mari tiup, wajib tak kena kepala. Jatuh air buah nyo tu, wajib tak kena kepala. Wajib lah. Contoh, kalau tak pandai berenang, capak tengah laut, wajib tak lemah? Wajib tak lemah? Wajib tak lemah. Dah, kalau tak lemah haram lah. Dah, tu wajib pada adab. Lawang dia mustahil pada adab. Mustahil tak lemah. Dah tak boleh berenang, tak ada pelapung pun dia, tergelang lemah dia. Pada adab dia gitu, wajib lemah. Okey, tak lemah ke dia? Mustahil tak lemah. Tak pandai berenang, pelapung tak ada seorang dia. 13 hari duduk tengah laut tak lemah, mustahil. Mustahil pada adab. Memang biasanya orang bagi adabnya orang tak boleh hidup 13 hari. Contohnya mustahil pada adab, wajib lemah contohnya. Jadi ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adab. Faham tak? Dia kena beza. Jadi tuan-tuan, bila kata perkara wajib, perkara harus, perkara mustahil ni, kalau tak jelas lagi dalam perbincangan ni, kena belajar, kena tengok mula hukum akal. Baru boleh tahu apa maksud perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Muslimin yang rahmati Allah sekalian. Jadi sifat kalam Allah Ta'ala ni dia tak berbilang-bilang, dia satu. Tapi dia ni dipandang dari pelbagai aspek. Kalaulah sifat kalam, kalaulah menunjuk, sifat kalam tu menunjuk kepada contoh dalam Quran, sebut pasal suruh. Okay, maka namakan suruh. Menuntut kepada buat, maka di sini adalah menunjuk kepada suruh. Kalaulah dalam Quran ada sebut larangan berzina contohnya, jadi itu namakan nahyun, tegahan. Dalam Quran ada sebut pasal orang baik dapat pahala, dapat syurga, maka namanya wa'dun, janji. Okey, kalau dalam Quran ada sebut bahawa orang yang kafir waliyazubillah akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, maka itu namakan wa'id, iaitu janji balas buruk.
janji balasan buruk kepada orang yang tak beriman dan sebagainya. Jadi pelbagai aspek, namun sifat kalam tu satu saja tuan-tuan. Sifat kalam tu satu saja. Saya tak naklah menjelaskan lebih banyak berkenaan dengan sifat kalam, maka cukuplah pada akidah kita bahawa Tuhan bersifat dengan berkata-kata. Tuhan firman dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Tuhan dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Tuhan berkata-kata, dan Tuhan ada sifat kalam. Macam mana? Wallahu alam. Berkata-kata macam mana? Wallahu alam. Medium apa? Wallahu alam. Macam mana? Wallahu alam. Kaifiat macam mana? Wallahu alam. Tak tahu, tapi dah Tuhan kata gitu, beriman je lah. Takkan nak menafikan Al-Quran pula. Siapa menafikan Al-Quran jatuh pada kufur lah. Na'udzubillahi min zalik. Faham tuan-tuan macam mana wallahu alam kita tak tahu. Okey. Itulah sifat kalam. Dan sifat kalam ini ialah qadim, sedia ada sejak azali lagi, dah ada dah. Al-Quran kalamullah. Maka Al-Quran ini adalah qadim, bukannya baharu. Sedia ada. Al-Quran ni bersifat dengan sedia ada, tidak bersifat dengan baharu. Waktu kena pegang tuan-tuan. Jangan pula kata Al-Quran ni makhluk. Lelah pula nak ke betul. Lelah pula nak ke alignment akidah ni. Waliyazubillah, minta jauhlah. Semoga Allah Taala jaga akidah kita. Allah Taala tetapkan akidah kita di atas landasan ahli sunnah wal jamaah insya-Allah, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Okey, habis berkenaan sifat kalam, kita masuk yang ke-14 sampai kepada 20, namanya sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Kaunuhu ni sifat maknawiyah tuan-tuan. Kata pengarang, kaunuhu qadiran artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Maka hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat kudrah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, sifat keadaan Tuhan yang berkuasa. Bila Tuhan ada sifat kudrah, keadaan Tuhan yang berkuasa. Tuhan itu bersifat dengan kuasa, maka keadaan Tuhan itu berkuasa. Faham tak? Dia panggil adanya ma'ani, adanya maknawiyah. Adanya sifat ma'ani, adanya sifat maknawiyah. Bila Tuhan tu berkuasa, mesti keadaan Tuhan tu berkuasa. Kita akan bagi contoh insya-Allah. Takkanlah keadaan Tuhan tak berkuasa. Bila Tuhan ada kuasa, bila Tuhan berkuasa, keadaan Tuhan tidak berkuasa. Tak logik, akal kita tak terima. Bila Tuhan ada sifat berkuasa, maka keadaan Tuhan tu berkuasa. Okey. Sifat ni namakan sebagai sifat maknawiyah. Dia antara maujud dan ma'dum. Okey, dia tidak maujud dan dia tidak ma'dum, dia tengah. Okey, dia tengah. Nanti kita akan bincanglah. Waktu dia kena bincang dalam kelas. Secara umum macam ni, dia kena bincang secara umum jugalah. Sebab kuliah ni kuliah umum tuan-tuan. Jadi secara umum. Tak faham ustaz berkenaan dengan ta'alluq, berkenaan dengan apa maksud yang dia tidak ma'dum dan dia tidak maujud. Tu kena bincang dalam kelas tuan-tuan. Okay, yang ke-15, kaunuhu muridan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengkehendaki dan menentukan tiap-tiap suatu. Maka hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat iradah. Bila Tuhan bersifat dengan iradah, maha berkehendak, maka keadaan Tuhan yang berkehendak. Keadaan Tuhan yang maha berkehendak. Yang ke-16, kaunuhu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maka hakikatnya sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat ilmu. Bila Tuhan ini ada sifat ilmu, maka keadaan Tuhan yang berilmu. Yang keadaan Tuhan yang maha mengetahui. Okay? Bila ada sifat ilmu lain, sifat keadaan Tuhan yang mengetahui lain. Sifat tahu Tuhan, Tuhan maha mengetahui. Itu lain. Sifat keadaan Tuhan yang maha mengetahui itu lain. Dua sifat yang berbeza. Nanti kita katakan insya-Allah. Yang ke-17, kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup.
maka hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat hayah. Sifat hayah lain, sifat hayyan, kaunuhu ta'ala hayyan tu lain. Yang ke-18, kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar akan tiap-tiap yang maujud. Hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat sama. Yang ke-19, kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat, iaitu benda-benda yang ada lah, maujudat, benda-benda yang ada. Hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat basar. Yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Tuhan yang berkata-kata, maka hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, iaitu lain daripada sifat kalam. Faham tak tuan-tuan? Gini nak cerita. Okey, kita beri contoh makhluk tapi Tuhan lain lah ni, cuma nak beri mudah faham. Jadi keadaan saya ni ada tak sifat melihat? Saya ni ada tak sifat melihat? Adalah, saya boleh lihat kan? Okey, ada tak waktu ketika saya walaupun boleh melihat sebab ada mata kan? Ada tak ketika mana saya tak boleh melihat? Keadaan saya tak boleh melihat, ada tak? Ada. Contoh bila orang tutup mata saya, bila gelap, habis tutup lampu semua, walaupun saya ada sifat melihat, tapi keadaan saya ketika itu tak boleh melihat. Faham tak? Lain kan? Dah kan dia ada mata, yelah memang dia ada sifat melihat, dah tapi gelap sangat. Jadi keadaan tidak boleh melihat. Jadi betul tak dua yang berbeza? Contoh, mu dengar tak? Benda-benda muka benda. Lah, kamu boleh dengar kan? Dok aku pakai mikrofon. Contoh, ataupun aku tutup linga, ada sumbat linga kapah ada tarik linga sumbat contohnya. Dok dengar mu kata benda, contohnya lah. Ada benda kapah. Dah mu boleh dengar tak? Aku boleh dengar. Dah macam aku cakap tak dengar. Dah keadaan sekarang ni aku tak boleh dengar sebab tutup telinga. Jadi dua benda sama tak? Lain tak? Sifat mendengar ada tapi tak boleh dengar masa tu. Jadi keadaan dia ni tidak boleh mendengar walaupun dia ada sifat mendengar. Faham tak? Dua benda berbeza kan? Ya, berbeza tuan-tuan. Sebab ada orang kata bahawa kalau dia ada sifat melihat mesti dia boleh lihat. Belum tentu. Okey. Dah bila tutup mata, dia boleh melihat tapi tutup mata, orang tutup mata dia. Boleh melihat tak? Tak boleh. Maknanya keadaan dia tidak boleh melihat walaupun dia ada sifat melihat. Kelabu dalam mata. Contohnya. Kita tuan-tuan mati Allah sekalian, jadi dua sifat yang berbeza. Sebab itulah ada sifat melihat satu dan kena ada sifat keadaan dia melihat. Dua kan? Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan melihat, keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Okay? Sebab akal kita terima bahawa bila Tuhan ada sifat melihat, tapi keadaan Tuhan tak melihat, tak boleh terima akal. Mesti keadaan Tuhan yang maha melihat juga. Okay? Kalau manusia tak apa, sebab manusia lemah. Dia tu boleh melihat, ada sifat melihat, tapi tak boleh lihat juga. Sebab apa? Sebab dia gelap malang, cahaya tak ada. Tak apalah, dia makhluk. Tapi kalau Tuhan ni ada sifat melihat, mustahillah keadaan Tuhan tidak melihat. Mestilah keadaan Tuhan boleh melihat. Jadi Tuhan bersifat dengan sama dengan basar, dengan melihat, dan Tuhan bersifat dengan keadaannya yang melihat. Dua tuan-tuan. Dua sifat situ. Tapi dia sabit dia kait kita panggil dia kait, iaitu adanya sifat melihat dan keadaan Tuhan melihat. Adanya sifat mendengar, keadaan Tuhan yang mendengar. Jadi dua. Ada keadaan Tuhan yang berkata-kata, Tuhan bersifat dengan berkata-kata, dan keadaan Tuhan yang berkata-kata. Betul tak? Contoh, saya ada dah sifat berkata-kata. Adalah sifat berkata-kata saya, sifat kalam saya. Tapi masa saya tidur, saya tak cakap pun. Kadang saya yang tidak berkata-kata sebab tidur. Tapi dia boleh cakap tak? Boleh cakap. Dan nampak senyap je tu, apa? Bisu ke? Tak, dia boleh cakap. Tidak bisu. Dia boleh cakap. Baikmu lah tu. Contoh. Dah minta dengan tok lelaki mah, tok lelaki tak bagi. Jatuh lah tu. Jadi, dia ada sifat berkata-kata. Tapi keadaan dia yang tidak berkata-kata sebab baikmu. Jadi, dua sifat berbeza kan?
Iaitu dia ada sifat berkata-kata dan dia tak ada sifat keadaan dia berkata-kata. Sebab apa? Sebab catur je basah. Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata dan keadaan Tuhan tu berkata-kata. Jadi itulah sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Jadi faham dah kenapa ada sifat ma'nawiyah tu. Faham dah? Sebab sifat ma'ani lain, sifat ma'nawiyah lain. Orang tak faham, dia kata sama je benda tu. Alah, sama je lah. Kaunu qadiran muridan. Qadiran muridan, qudrah muridan. Sama sami'an. Hayah hayyan. Sama je, apa nak ulang balik? Jawab dia dua benda yang berbeza. Sebab tu sifat 20. Okey. Sifat 13. Sebab tu sifat 13 ada kata 13, ada kata sama, ada kata berbeza tuan-tuan. Jadi kita pegang yang 20 punya. Jadi berbeza. Qadiran lain, qudrah lain. Hayah lain, hayyan lain. Sebab tu dah ditinggal kaunuhu tu. Keadaan Allah Ta'ala yang baharu, keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Sebab apa? Sebab keadaan tu kena ada tu. Keadaan Tuhan yang maha melihat. Tuhan bersifat dengan melihat. Dan keadaan Tuhan yang maha melihat. Faham tuan-tuan dah? Itulah sifat ma'nawiyah. Cukup 20. Jelas tak? Jelas sifat ma'nawiyah tu dah. Kita beri contoh manusia lah. Tapi manusia ni tak boleh nak qiyah dengan Tuhan. Cuma nak beri faham kenapa ada qudrah dengan qadiran. Okey, kaunuhu qadiran. Ada basar dan kenapa ada kaunuhu basiran? Kenapa ada? Saya beri contoh manusia lah. Tapi Allah Ta'ala sifat kamalat. Manusia sifat kekurangan. Faham dah? Beza khaliq dengan makhluk. Beza Tuhan dengan hamba. Beza tuan-tuan. Jangan samakan. Saya bagi contoh nak faham istilah. Nak faham istilah tuan-tuan. Jadi taklah maknanya macam akidah orang kafir. Akidah orang kafir, dia tahu Tuhan dia. Ni orang kafir lah ni. Orang kafir ke, ateis ke, ataupun orang-orang yang lain Nasrani ke. Dia tahu Tuhan ini melihat. Tapi dia kata, kalau masa ni Tuhan tidur kot. Dalam keadaan tak melihat. Seolah-olah menafikan sifat manawiyah. Dia mungkin fikir gitu lah. Sebab tu kita jelas lalu. Tuhan ni tak ada tidur. Tuhan ni mesti sentiasa mendengar. Keadaan Tuhan mesti sentiasa melihat. Faham tak? Dia tahu bahawa Tuhan dia tak buta. Contoh orang kafir lah. Tapi kadang-kadang dia nusuk. Dia buat jahat, dia nusuk. Supaya Tuhan dia tak nampak, Tuhan dia tak dengar. Jawab dia, kita tak akan pegang akidah tu. Kerana apa? Kerana kita berpegang bahawa Tuhan ada sifat melihat. Dan keadaan Tuhan tu melihat. Mu duduklah nusuk guna-guna pun, gelak guna pun, bersembunyi dalam gua mana pun, tetap Tuhan dengar, tetap Tuhan lihat. Sebab apa? Keadaan Tuhan yang melihat. Faham tak tuan-tuan? Jelas dah? Itu sifat maknawiyah. Habis 20. Habis 20 yang wajib. Maka demikian pula sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi sebelum kita masuk sifat yang mustahil ni, kita faham sifat yang wajib pada akal bagi Allah. Dia dalam kitab lama, dia jaga betul-betul istilah. Dalam kitab Arab pun memang betul-betul jaga penggunaan bahasa. Sebab tu jangan tukar takir antara hukum syarak dengan hukum akal. Hukum syarak 5. Wajib. Syarak ni syariah, fiqh. Hukum fiqh lah, hukum syarak lah maknanya. Wajib lawan dia haram lah. Lepas tu dia 3 lagi. Dia ada mustahil, dia ada sunat, dia ada makruh, kemudian dia ada harus. Faham tak tuan-tuan? Ni hukum syarak. Maknanya kalau orang tanya, apa hukum tahlil? Jawab dia bid'ah. Contoh. Dalam 5 hukum syarak tak ada dah bid'ah. Tak ada kan? Dan lepas tu, maknanya jawapan tu tak kena. Orang tanya pasal basikal, dia terus jawab karbureta. Ada mana sabar? Basikal mana pakai karbureta? Faham tak? Orang tanya pasal rumah. Dia jawab pasal kek. Contoh, kita tak pakai icing. Contohnya, apa pula kaitannya? Cakap rumah adalah tiang, adalah dinding, adalah pintu. Tiba-tiba, kita dah buat icing. Contoh, ataupun kita dah buat krim. Dah sabit apa? Orang cakap pasal rumah, tiba-tiba masuk bahagian buat kek. Tak kena. Jadi hukum syarak ada 5. Orang tanya, dah apa hukum buat tahlil? Hukum syarak buat tahlil. Hukum dia bid'ah. Jawab dia, bid'ah tu bukan hukum.
Bid'ah tu ialah status. Bid'ah tu ialah status, kategori. Iaitu suatu benda yang Nabi tak buat, dia buat, nama dia bid'ah. Dah hukum dia benda. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Faham tak? Status. Jadi bid'ah ni ada 5 tuan-tuan. Jadi pilih hukum dia apa. Jadi orang tanya tahlil apa hukum dia, jangan jawab bid'ah, nampak jahil sangat. Orang tanya hukum, jawab 5 tu. Nak kata haram ke ikut pandamu tapi biarlah kena. Janganlah basikal tanya karburetor ada karburetor. Jangan tanya karburetor kat basikal, nampak jahil. Pergi tengok kan, pergi kedai basikal. Allah, kita buat bijak Allah, basikal ni harga apa harga? 3,000. Allah, 3,000 siapa? Tengok karburetor dak kenang dah. Nampak sangat dak pandai pasal basikal. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Gitu juga orang orang tanang orang tanah sawit. Kita pergi tengok orang pergi tanah sawit ataupun kita pergi tengok orang kait orang sawit kita tanya dia, dah pokok ni berapa kali kait sawit ni? Dia kata dalam sebulan boleh 5 kali pokok ni. Okey. Apa dok tiap-tiap hari pagi petang, banyak sikit sawit boleh. Nampak sangat dok pandai sawit, buat bijak tanya. Kadang-kadang pertanyaan tu orang tahu level mana dah. Tengok orang main bola. Tengok cara pon tengok main bola, tengok orang pon main bola kan, tengok orang pon main bola. Dah apa? Dah go ada belakang tu kan. Buat go lah. Dah ada bola kaki. Tu gol lawang. Tu gol sendiri. Kita nak masuk gol lawang. Tengok orang pon kan, kalau dia komen masa bola kan. Kita royak dia, baik senyap dik. Contoh. Lepas tu bila bila nak ago tu, nampak susah nak ago kan. Dia kata, dah apa dah ago pakai tangan. Okey. Jadi kadang-kadang soalan tu nampak sangat jahil pasal bola. Baiklah dia cakap. Bila orang tanya apa hukum zikir pahmayang, hukum dia bid'ah. Jawab dia, baik tak dia jawab. Nampak sangat jahil. Mana ada hukum bid'ah? Hukum tu 5 je. Wajib, haram, sunat, makruh, haram. Jawablah salah satu, jangan jawab bid'ah. Sebab bid'ah tu bukan hukum tuan-tuan. Jadi kena faham benda gitu. Kena faham begitu tuan-tuan. Baru jelas hukum syarak apa dia. Hukum akal pula 3. Iaitu wajib, lawan dia mustahil. Lepas satu lagi harus. Mustahil pada akal, wajib pada akal, harus pada akal. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, 20 sifat ni 20 sifat yang wajib bagi Allah. Bagi Allah. Bila kata bagi Allah Ta'ala, maka merujuk kepada hukum akal. Kalaulah wajib atas mukallaf sembahyang, bila kata wajib atas, maka itu hukum syarak. Wajib wajib atas mukallaf belajar ilmu akidah. Maknanya benda? Maknanya kalau tak belajar, jawab dia haram. Sebab atas tu hukum syarak. Bila kata wajib bagi Allah bersifat dengan mendengar, lawang dia apa? Mustahil Allah Ta'ala tuli. Faham tak? Bagi tu adalah hukum syarak, adalah hukum akal. Bila kata atas, hukum syarak. Jadi istilah tu kena tahu tuan-tuan. Jangan pakai buku kata dah kalau Tuhan ada kalau Tuhan ada sifat 20 ni, maknanya dosa Tuhan. Sebab sifat wajib bagi Tuhan. Wajib bagi, bukan wajib atas. Kalau wajib bagi Tuhan, hukum akal. Jawab dia, mustahil lawang dia. Faham tak tuan-tuan? Lewat dah ni kita ni. Tak bunyi tak? Biasa bunyi. Pak bunyi diri lah. Teng. Okey, habis dah. Bunyi dah tu. Contoh. Lajak lah bila bunyi sekali ada lapu. Dan tak ada lah lapu malam ni. 3 hari je ada lapu. Baik tuan-tuan mati Allah sekalian, cukup setakat tu bincangan kita. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.